Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sambung balik video kita. Dalam video kali ini saya akan bincangkan tentang arahan yang ni bahagian add, subtract, multiply. Dia di bawah kategori atau di bawah jenis add, subtract, multiply ni dia ada beberapa arahan. Tetapi dalam video ni saya akan sentuh tentang arahan add, as, subtract dan subtract as sahaja. Yang selebih itu kita akan sentuh dalam video yang lain ya. Baik, kita rujuk kepada manual yang dikeluarkan oleh ARM. Okey, ini pada muka surat 56 ni membincangkan tentang arahan add, carry, ADC, ADD, RSB, SBC dan SUB. ADC ialah untuk add with carry, ADD add sahaja, RSB ni reverse subtract, SBC subtract dan carry, dan SUB ni ialah subtract. Jadi ini ialah contoh-contoh sintak yang kita boleh gunakan. Untuk ADC kita kena ada 3 operand kan. Satu destination, satu source operand, first source operand, second source operand. Destination ni perhatikan ada dalam curly bracket, maknanya ini bukan mandatory. Kita boleh buang atau kita boleh abaikan dan secara automatik RN akan menjadi ataupun RN akan bertindak sebagai destination register. Untuk add ni pula, add with carry mandatory untuk kita letak S untuk kita update flag pada status register kan. Untuk add, S ni adalah optional. Kita boleh letak atau kita boleh untuk tidak letak. Tetapi tertakluk kepada restriction dia nantilah di bawah nanti. Ya, sama juga dengan subtract, boleh atau untuk letak atau tidak S. Begitu juga dengan destination. Dan untuk arahan add ni, bahagian source operand dia ada dua pilihan. Sama ada kita nak gunakan register atau kita nak gunakan immediate value, juga tertakluk kepada restriction di bawah. Immediate value dia berapa value dia dan sebagainya, ada bahagian restriction di bawah. Di sini dia telah jelaskan tentang apa fungsi S, apa maksud S, RT, RN, RM, immediate dan sebagainya ya. Baik, kita turun ke bawah. Ini penjelasan dia tentang add instruction. Dia akan add value di dalam RN kepada value di dalam RM ataupun immediate value. Sebab tadi pilihan kan, sama ada kita nak pakai register atau kita nak pakai immediate value. Dan result dia kita akan simpan dalam RD. Kita tengok di sini. Untuk add ni, dia akan tambah sama ada daripada RN dengan RM, ni register, ataupun RN dengan immediate value. Salah satu dua ni, and result dia disimpan dalam RD. Ataupun jika RD tak ada, dia akan simpan dalam RN. Faham kan? Seterusnya, untuk S. Kalau ada S, dia akan update flag N, flag Z, flag C, flag V di PSR, Program Status Register. Yang ni kita dah bincang, kita dah sentuh dalam kelas kita sebelum ni. Yang ni kita skip dulu. Subtract. Subtract pula dia akan tolak value di dalam RM ataupun immediate value yang kita bagi melalui immediate ni, dan result dia akan letak dalam RD. Maksudnya value dalam RM, tengok betul-betul di mana RM. Value dalam RM ni, subtract value RM ni macam ni. Value RM di sini, maknanya value ni akan ditolak dari value RM. Maknanya kalau di sini ada 10, di sini ada 2, jadi 10 tolak 2 lah. Ataupun immediate ni kita bagi 5, jadi 10 tolak 5. Itu maksud dia. Kalau ada S, update dalam XPSR. Kalau tak ada, tidak update. Faham ya? Di sini pada muka surat 57 ni disebut restriction yang ada bagi arahan-arahan berikut. Add, carry, add, reverse subtract dengan carry dan juga subtract.
Ini pelajar kena baca satu-satulah untuk faham. Sebab banyak sangat restriction dia. Saya tak sempat nak sentuh semua sekali setiap satu, tetapi saya akan sentuh beberapa di dalam contoh saya nanti. Ya. Okey. Saya pergi ke Kill. Okey. Ini adalah program ataupun baris-baris atau cara yang telah saya tulis khusus untuk buat demonstrasi kepada para pelajar tentang arahan add dengan update PSR dan juga subtract, ya. Juga ini contoh-contoh yang menghasilkan syntax error serta komen tentang syntax error tersebut. Jadi pertama sekali kita kena build file untuk pastikan bebas daripada error. Tiada error, kita pergi ke debug, ya. Okey. Baik. Jadi sekarang ni program saya sedia untuk run program di baris pertama. Jadi untuk load register ni, tujuan ni ialah untuk saya load data ke MicroP untuk kita nak proses nanti. Jadi ini dalam penulisan atau cara kita panggil dia sebagai initialization lah. Kita initialize sebelum kita start proses. 1, 2, 3. Okey, jadi data ni semua dah ada di R1, R2, R3 seperti mana yang telah kita arahkan. Jadi contoh saya yang pertama ialah saya nak add data pada register R2 dan R1, kemudian resultnya atau hasilnya kita simpan di dalam R2. R2 campur R1. R2 berapa value dia? Kita tengok di sini 2345 1000. Kita campur dengan 7000 1234. Yang ni 2345 1000 campur 7000 1234. Yang ni pelajar boleh gunakan kalkulator dulu, mesin kira dulu untuk semak result kita. Okey, tak ada S, jadi PSR di sini tidak akan diupdate. Okey, saya klik sekarang 1 2 3. Ini hasil tambah dia. 9345 2234. Hasil tambah 2 ni. 7 campur 2 9. 0 campur 3 3 4 dan seterusnya. Dan seterusnya lah. Jadi yang ni cara penambahan dia sama dengan cara penambahan biasa kita dalam matematik. Ya. Dan kita nampak arahan ni telah merubah kandungan pada register destination ni. R2 ni dia telah menghasilkan result negatif. 9 tu ialah negatif. Ya. Kenapa negatif? Sebab flag dia ataupun sign bit dia, bukan flag, sign bit dia telah berubah menjadi 1. 9 ni ialah 1001. Tetapi PSR tidak diupdate. Kalau kita buka lagi, kita tengok N ni masih tetap kosong. Kenapa? Sebab saya tidak arahkan komputer untuk update PSR melalui dengan meletakkan nilai S. Okey. Baris berikutnya, saya arahkan komputer untuk add, kemudian update PSR, Program Status Register. Kali ini untuk operan, saya gunakan 2 register sahaja, iaitu R1 dan R3. Value yang sama, 7000 1234 campur dengan 2345 1000. Ya. Beza dia ialah saya gunakan 3 operan kali ini. Saya buang operan di bahagian depan. Maknanya R1 campur R3, hasil dia diupdate di R1. Kemudian update status register. Ya. Okey, kita tengok sekarang ni. Saya klik 1 2 3. Okey, tengok. Jawapan dia sama dengan yang atas tadi. Tadi saya update di R1 kan. 93452234. Ini yang terkini di yang terkini R1, yang sebelum ni R2. Jawapan dia sama, cuma beza dia PSR sekarang ni telah di-update. N telah jadi 1. Kenapa? Sebab ada S ni lah. Boleh Arahan berikutnya, saya gunakan penambahan dengan immediate value. Value yang telah saya beri bersama-sama dengan arahan. Maknanya
R3 saya nak tambah dengan hexan number 45 dan result dia diupdate dalam R3. Okey. R3 apa nilai dia? 2345 1000 nak campur dengan 45. Jadi jawapan dia, pelajar boleh gunakan kalkulator untuk semak. Jadi di sini saya akan klik sekarang 1 2 3. Okey. Jawapan dia 2345 1045. Ni yang ni campur asal tadi dengan 45 jadi 45. Ada S, dia update flag. Sekarang ni hasil dalam destination register kita, nombor ni ialah nombor positif. Jadi N tadi, yang tadi 1 telah ditukar kembali kepada 0. Boleh ya. Seterusnya arahan add. Kita boleh add register PC program counter ni 0000 CC ni kita boleh add dengan 8 dan hasil dia kita simpan dalam R6. Tak ada S. Kita tengok hasil operasi CC campur 8 berapa? Pelajar boleh guna kalkulator. Jawapan dia ialah sini. D8. Jadi CC itu PC bila kita klik dia telah tambah dengan 2. CC dia akan jadi D0. Sebab next address yang dia akan execute pada masa bila kita klik yang ni, dia akan jadi D0 campur 8. Sebab tu dia jadi D8. Dia bukan jadi D6. Faham kan? Baik. Seterusnya, arahan subtract. Arahan tolak dan update flag. Arahan tolak, dia boleh kita boleh tulis dengan menggunakan 3 operan ataupun 2 operan. Ingat yang saya sebut tadi, kalau kita guna 2 operan, R1 kita nak tolak dengan R3. Result dia diupdate di R1. Jadi dalam kes ni, 93452234 kita nak tolak dengan 23451045. Kita buat operasi tolak macam biasa, macam matematik biasa, kaedah matematik biasa, dan kita tengok flag dia tu nanti macam mana. Ya. Baik. 1 2 3. Result dia berubah di R1. Inilah hasil tolak dia. Dan kita tengok flag operasi tadi menyebabkan 2 flag berubah ataupun telah diupdate. Iaitu flag carry dengan flag overflow. Yang ni pun kita telah bincang dalam kelas sebelum kita mula ber-PKP hari itu ya. Baik, arahan untuk arahan aritmetik, setiap flag akan berubah. Dia akan menjejaskan ataupun dia akan merubah semua flag disebut di sini ya. Update NZCV. Pada arahan sebelum ni, arahan load, dia hanya merubah flag N dan Z saja. C dan V tidak terlibat. Tetapi untuk arahan aritmetik ni, dia menyebabkan flag N, Z, C dan V semua berubah. Ya. Seterusnya, ini saya gunakan 3 operan. Untuk arahan ini, cara baca dia ialah R4, kita tolak dengan R3, kemudian hasil dia kita simpan dalam R5. Dalam kes ni, R4, value dia 0. Kita boleh tolak juga, 0 macam biasa, tolak dengan 23451045. Okey, kita tengok 1, 2, 3. Ini hasil dia. DCBA EF88. Flag N berubah, flag C berubah, flag V juga berubah. Jadi pelajar boleh gunakan kalkulator untuk semak jawapan ni. Mesin kira pelajar. Cuba pelajar tambah antara DCBA tadi dengan result ni. 2345 1045. Dia akan dapat balik nilai ni 0 semua kan. Kaedah matematik biasa. Ini arahan ni ialah kita buat subtract atau penolakan dengan immediate value. R3 dengan R7. Okey. Ini unik sikit. Untuk penolakan R7,
Ya, tak perlu. Saya buat dulu. 1, 2, 3. Okey. 23451003E ialah hasil tolak daripada 23451045. Ditolak dengan 7. Ya. Seterusnya R3 tolak dengan 8. Tadi 35 kan? Ini okey. Tolak 8 jadi saya dah terklik 2 kali ini. Saya dah terklik 2 kali. Result kita kena tengok di R3 tadi. Yang sebelum ni kita tolak 7, 3E. Kali ni kita tolak 8 jadi 3D. Jadi berikutnya pada baris 107 hingga 110 ni saya nak tunjukkan kepada pelajar arahan-arahan yang menghasilkan syntax error. Contohnya sebab di baris 108 kita nak tolak R0 dengan immediate 256. Kenapa tidak boleh? Terujuk kepada dia. Dia sebutlah dia dah di sini. Arahan add immediate value hanya terhad kepada 0 hingga 255 sahaja. Ya. Baris 109 subtract. Okey, subtract. Okey. Nombor R sekarang ni saya nak subtract dengan value 8. Bila value 8, saya tak boleh gunakan register R4 dengan R3. Saya kena gunakan register yang sama. R3 dengan R3 atau R4 dengan R4. Berbeza dengan kalau 7. Kalau 7 boleh kita pakai register yang berbeza. Ya? Ini disebut di sini. Ni. Subtract. Ini ya. Subtract sama juga dengan add. Kalau 0 hingga 7 immediate value dia tak ada restriction yang mengatakan mesti dalam register yang sama. Seterusnya buat subtract. Subtract R1 dan R3. Kalau subtract register kita kena gunakan S. Kita tak boleh tanpa S. Subtract. Ini ya. Kena sentiasa ada S. Subtract tanpa update XPSR hanya valid untuk stack pointer dengan stack pointer sahaja. Selain daripada itu kita kena update flag. Faham ya setakat ni? Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.